Soalan daripada Mas Niza di Facebook ada bertanyakan tentang kos pembinaan masjid ni. Ada kalanya kos pembinaan masjid sehingga mencapai ribuan ataupun jutaan ringgit, tetapi ianya dibina bercirikan moden dengan suasana aman, selesa serta memudahkan jemaah beribadah. Adakah ini dikatakan satu pembaziran sedangkan memberi manfaat berterusan seperti kata pepatah? Siap bagi pepatah ni. Allah membeli menang memakai. Ya. Saya sebenarnya kalau tengok kepada pembasaran masjid, pembinaan masjid mengikut situasi semasa, keadaan semasa teknologi tinggi pada hari ini, bagi saya tidak ada masalah. Ya, jika kita mempunyai kemampuan kewangan yang baik. Betul. Itu yang pertama. Nombor dua, dari sudut hukum pun tak salah. Ya. Bahkan Nabi SAW pun menjelaskan kepada kita dalam riwayat mengatakan bahawa di antara perkara yang menggembirakan manusia, al-baitul wasi', rumah yang selesa. Rumah kita, rumah tinggal kita, rumah kita tidur, rumah bersama dengan keluarga. Ya. Bagaimana rumah Allah Azza wa Jalla? Takkan rumah Allah tu kita nak buat semuanya usang belaka? Tak. Maka kita boleh buat bina masjid itu mengikut kapasiti kawasan, kapasiti jemaah yang kita nak. Kemudian kita membina dengan mengikut teknologi yang pada hari ini yang sesuai. Ya, maknanya kita tidaklah buat sesuatu yang ketinggalan zaman. Betul. Kan? Maknanya kita gunakan duit yang ada, duit jemaah tu, sebab orang bila bagi ni dia bagi lillahi ta'ala. Saya bagi kat masjid sebagai contoh. Saya tak pernah fikir apa akan jadi pada duit saya, pada kemana halanya. Saya tak pernah fikir. Rasanya kalau kita dah bagi selama ni, saya yakin tuan-tuan perempuan kat rumah pun yang dah bagi beribu-ribu tu, berpuluh-puluh ribu tu untuk masjid dan surau kita, tak pernah kita tanya mana duit saya pergi. Saya bagi itu 3,000 mana pergi? Mana tak nampak pun? Tak ada. Selalu kita serahkan atas kebijaksanaan pihak jawatan kuasa masjid. Jadi kalau katakan masjid itu menggunakan pada tempat yang betul, maka mereka akan dapat pahala dan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Samalah kita. Tapi kalau saya dah bagi duit, jemaah dah bagi, tapi AJK ataupun pihak pengurusan salah guna duit tersebut, maka kau jawablah di akhirat kelak. Allah. Ada jawatan kuasa yang dia bina masjid itu, ya, sebab dia nak dapat projek dekat situ. Tu dia kena ingat. Jangan salah guna kuasa, ya, jangan kita rasuah, jangan kita orang kata apa conflict of interest, ya, kita buat benda yang tak betul. Jadi itu sebabnya kita kena berhati-hati. Jaga rumah Allah ni, kita jaga duit wakaf. Betul. Kita jaga duit orang. Jangan sekali-kali kita salah guna. Kalau kita salah guna, jawab depan orang ramai itu yang sukar. Nak cari jemaah-jemaah yang bagi duit kat kita, suruh buat yang terbaik untuk buat masjid, untuk buat pembinaan surau dan sebagainya. Kita nak cari mereka di akhirat tu, tak mampu kita. Dosa kita pun banyak, macam mana kita nak cari, nak minta ampun dengan mereka tu semua. Jadi oleh kerana itu saya nasihatkan kepada ahli jawatankuasa masjid, bila kita nak nak tambah masjid ataupun nak tambah pembaharuan, kita kena berbincang betul-betul, tengok apakah keperluan untuk kita bina, apakah keperluan untuk kita lakukan, sesuai atau tidak. Ya, sebagai contoh lah, baru-baru ni ada orang dia nak bangunkan masjid, dia minta kita carikan duit lebih kurang 2 ke 3 juta. Saya cakap, surau itu dah besar. Surau itu dah besar, dah ada wing kanan, wing kiri. Cuma dalamannya teruk. Dalamannya teruk, speaker dia teruk. Dia memerlukan 3 juta. Saya kata untuk apa? Dia kata kita nak bangunkan, nak bagi nampak cantik, nampak gah dan sebagainya. Dia dalam perumahan. Masalah sekarang ni, lebih kurang 800 meter ataupun 500 meter, ada surau yang dah besar. Surau Jumaat. Ke kiri pula ada surau pula. Jadi banyak surau keliling tu. Jadi kalau kita nak bangun lagi 3 juta, tidakkah itu pembaziran? Betul. Manakala jemaah bila tanya 5 waktu tu, satu soft je. Satu soft je. Jadi kalau kita nak besarkan, nak buat kubah besar-besar, nak buat tinggi-tinggi, untuk apa? Mengikut kapasiti dan kesesuaian lah. Cukuplah. Maknanya kita cantikkan yang ada. Surau yang sedia ada tu, kita cantikkan dalam. Kapet bagi baru, lepas tu aircon bagi sedap, elok sikit. Lepas tu sound system yang paling penting. Sistem pembesar suara tu yang penting. Yang penting suara imam yang tak sedap jadi sedap. Itu yang paling penting. Ini tak, suara imam tu dah tak sedap. Ada auto-tune dah tu. Lepas tu main pula benda Allah tu yang tak sedap, lagi tak sedap. Menyebabkan orang tak suka. Jadi cuba kita cantikkan sedia ada. Kalau kita
kita cantikkan sedia ada, saya kira-kira dalam 300-500 ribu tu dah cantik sangat dah tu. Kalau nak cari 3 juta untuk nak banner bangunan baru, nak tambah, ubah dan sebagainya. Itu satu pembaziran bagi saya dan saya rasa perlu kita fikirkan bersama sebelum kita nak membuat sesuatu keputusan nak besarkan duit, nak besarkan masjid atau surau dengan duit orang. Wallahu alam. Jadi sebagai satu penegasan yang kita kena ambil maklum pada pagi ini, maksudnya Datuk, apabila pengubahsuaian ataupun naik taraf masjid itu, kemudahan masjid itu secara sesuai dan bertepatan, walaupun nilainya jutaan ringgit, tidak membazir Datuk Tak membazir? Tidak membazir. Kalau benda tu sesuai dan tepat. Apabila kita letakkan sesuatu itu, i'tiqul ladzi haqqin haqqah, kita letakkan sesuatu itu pada tempatnya, dia tidak akan jadi membazir. Itulah keadilan yang sebenarnya. Kalau tadi macam saya katakan tadi, surau itu cukup dengan yang sedia ada, cuma penambahbaikan dalaman saja dengan harga 500,000 lebih baik kita cantikkan gitu daripada kita tambah bangunan yang Besarkan. baru sedangkan jemaah hanya satu soft sahaja. Betul. Itu dah membazir kalau kita nak buat benda yang tidak sepatutnya kita buat. Hanya nak tunjuk pada orang kata kita AJK yang bagus, banner masjid besar-besar. Ya. Tak. AJK yang hebat, dia berjaya menarik jemaah daripada 1 soft kepada 10 soft. Itu AJK yang hebat. Baik, itu dia satu perincian yang saya yakin pihak pengurusan yang mungkin menonton pada pagi ini dapat sama-sama ambil maklum dan kita jadikan ia sebagai pegangan kita. Cumanya Datuk, soalan seterusnya daripada Ali di Facebook ni. Ali. Katanya, ada di antara pentadbir masjid tidak peka dengan sensitiviti jiran-jiran masjid dengan memasang pembesar suara terlalu kuat semasa solat dan ceramah hingga mengganggu ketenteraman jiran-jiran. Betul juga, ada juga yang bukan Islam kan. Bila ditegur dituduh menentang Islam dan dipulaukan. Adakah pentadbiran masjid dan imam kebal dari teguran-teguran kerana menganggap mereka orang mulia? Mungkin penjelasan daripada Datuk. Saya setuju apabila baru-baru ni Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Selangor menjelaskan bahawa menegaskan agar pembesar suara tidak digunakan untuk zikir-zikir sebelum azan secara kuat-kuat ya kerana mengganggu jiran tetangga dan sebagainya. Itu antara benda yang baik ya sebenarnya. Kerana apa? Kerana kita kena faham hari ini orang bekerja siang dan malam ya. Mereka ada waktu untuk berehat. Betul. Yang kedua, mereka ada anak-anak. Kalau kita kuat budak tak tidur, macam mana orang nak pergi cari rezeki? Macam mana budak tu nak tidur dengan baik? Betul. Jadi itu sebabnya kita alhamdulillah di Malaysia ini azan dikumandangkan secara kuat. Alhamdulillah. Selain daripada itu dia gunakan dalam pembesar suara dalaman. Jadi ini kadang-kadang ada baiknya. Sebab apa? Kita nak tunjukkan kepada masyarakat di luar sana bahawa Islam itu indah. Dia menjaga keharmonian, dia menjaga orang kata apa tata susila, ketenteraman awam. Ya, dia tidak mengganggu jiran tetangga dan sebagainya. Kalau tidak orang semua lari daripada masjid dan surau. Kan? Macam tidak peka. Ya, itu sebabnya saya baru-baru ni saya pergi ke suatu negeri ya. Bayangkan saya duduk balik pergi ke rumah sahabat kita ni. Rumah dia dengan surau ni kira buka pagar, dia buat pagar satu khusus nak pergi ke surau tu. Dekat sebelah lah. Tepi. Tepi. Anak dia seorang SPM. Seorang lagi PMR sebagai contohlah. Mana tingkatan 3 ada periksa, ada exam kan. Yang kecil pula tengah belajar online. Setiap kali lepas sembahyang, lebih kurang 1 jam mereka akan zikir sekuat-kuatnya. Bukan rumah tu dengar. Sampai 1 kilometer dengar. Rumah tu kat tepi sampai dia orang kata terpaksa tutup telinga. Sampai anak dia kalau nak pergi, nak buat tuition atau kelas secara online, anak terpaksa pergi rumah orang lain. Kawan-kawan. Bayangkan dia buat rumah dia tepi masjid untuk senang pergi masjid. Tetapi bila dah kuat macam tu, AJK, imam ataupun Bilal dia buka pembesar suara lebih kurang 1 jam selepas sembahyang ni. Sebelum sembahyang tak usah kira lah. Sebelum sembahyang setengah jam dia tarhim tu. Dia kuatkan suara, berzikir dan sebagainya. Lepas tu azan. Lepas tu sembahyang. Lepas sembahyang dia zikir lagi 1 jam setengah. Dia kuatkan suara. Sampaikan anak-anak dia tak boleh belajar kat rumah. Allah. Kalau buka online dia kata tak boleh, bising. Tak dengar apa. Pula. Akhirnya anak-anak terpaksa pindah pergi ke rumah sepupu sepapat untuk belajar secara online.
Tidakkah itu tak betul? Jadi Datuk, dalam nak menampakkan syiar Islam itu, perlu cerdik juga, perlu memikirkan juga tentang ketenteraman awam. Betul. Itu yang Islam buat. Itu yang Nabi SAW buat. Nabi SAW jangan kata, jangan kata kita bising macam tu. Sampaikan semayang malam, semayang fardu, diimamkan oleh Muaz bin Jabal. Dalam satu riwayat, Nabi SAW dapat tahu ada orang mengadu, Muaz ni panjangkan bacaan. Sedangkan di belakang tu ada orang tua, di belakang tu ada budak yang sedang menangis, di belakang tu ada ibu yang sedang solat, anak sedang menangis. Nabi ihmarra wajh. Wajah Nabi jadi merah dan marah kepada Muaz agar agar memendekkan semayang apabila kamu tahu di belakang kamu ada orang tua, ada budak-budak, ada ibu yang sedang solat menjaga anaknya. Jadi kita kena bijaksana. Dia bukan bijak. Bijak ni semua orang bijak. Bijaksana ni pandai menggunakan kebijaksanaan, kepekaan untuk selesaikan masalah umat. Itu masjid dan surau. Kalau kita penyebab kepada masalah, dah jadi benda lain, bukan masjid dan surau lah tu. Kalau masjid menyebabkan orang jadi lari daripada masjid, itu bukan masjid dan surau. Macam Ali sebut tadi, ia akan bila ditegur nanti akan dituduh menentang Islam. Memang tak benar lah. Tak betul. Ya. Ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama ni dia perlukan kepada nasihat. Baik. AJK masjid perlukan nasihat. Jawatan kuasa perlukan nasihat, imam dan bilal pun perlu nasihat. Saya sebagai ustaz pun perlu kepada nasihat. Allah. Apatah lagi moderator kan. Baik Datuk, sekejap lagi kita akan sembangkan tentang memilih bulu dalam jawatan kuasa. Apa pula tu? Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Daripada Saziatul. Katanya, bagaimana bagi segelintir jemaah masjid jawatan kuasa memilih bulu bersifat berat sebelah hanya melantik pelantikan untuk jawatan kuasa hanya orang yang dikehendaki sahaja untuk kepentingan tertentu. Mungkin saya tambah sikitlah tanda pagar ataupun hashtag kroni. Dia sebenarnya bila kita nak melantik orang ni untuk buat sesuatu perkara, jangan lantik kroni. Bila lantik kroni, saya sebagai pentadbir di Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pendidikan Islam. Bila kita mentadbir, kita tak boleh, kita kena profesional. Betul. Saya tak boleh lantik kroni-kroni saya. Orang-orang yang rapat dengan saya, orang kaki bodek saya tak boleh. Sebab nak membangunkan umat, nak membangunkan sebuah organisasi dengan mencari orang yang bodek tak boleh buat kerja, kita takkan berjaya. Kalau kita boleh buat kerja, merosak. lainlah kan. Kalau boleh buat kerja, kita ambil atas dasar dia sebagai orang yang layak buat kerja. Dan yang kedua, dia boleh bekerja. Yang ketiga, tidak berkira. Itu penting. Ini jawatan kuasa berbayar tau. Betul. Tahu, AJK yang berbayar dekat universiti ataupun yang bergaji, ada allowance. Bagaimana dekat masjid dan surau yang kebanyakannya tidak tidak berbayar. Tidak berbayar. Mereka buat kerana Allah SWT. Saya bercakap ni kerana berdasarkan pengalaman saya lebih 15 tahun pusing surau masjid seluruh Malaysia. Allah. Termasuk Sabah, Sarawak, termasuk Singapura. Jadi nak bagi tahu, hatta Thailand pun kita pergi. Bayangkan semua tempat-tempat ni kita boleh belajar. Saya masuk masjid paling cantik di Malaysia. Saya masuk. Kita pernah pergi dan ceramah. Kita pernah pergi surau yang paling uzur. Kita pernah pergi. Sampai saya duduk atas sampai orang terlalu ramai diminta untuk turun bawah sebab takut runtuh. Saya pernah pergi. Kita ceramah, dia punya mic pun kecil ala kadar je. Allah. Tapi orang masya-Allah ramai. Itu nak bagi tahu dah melalui semua tu. Tapi macam mana nak bagi imarah tu, dia perlu kepada AJK yang layak pengurusannya. Yang kedua rajin, yang ketiga tidak berkira. Yang keempat, mereka ini jenis orang yang minat untuk membangunkan masjid dan surau. Itu yang paling penting. Kalau cari orang kroni,
Dah lah malas. Yang kedua, tak pernah datang. Ini yang masalah dia ni. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan pula. Oh, dia sahabat saya ni, kontraktor. Kita kontraktor. Kita bolehlah tambah surau masjid apa ni, tandas sikit. Ini yang habis rabak duit masjid ni. Tak boleh. Kita kena buat dengan amanah membangunkan duit orang ni. Saya cukup takut. Bab masjid yang main. Ni duit wakaf tau. Betul. Nak jawab depan Allah Ta'ala, jangan main-main. Itu sebabnya Jabatan Agama Islam sangat tegas dalam bab-bab seperti ini. Cukup tegas. Nampak saja masjid tu ada masalah, AJK ada masalah, Jabatan Agama Islam takkan segan silu untuk take over. Maksudnya dia nak ambil masjid itu sebagai masjid pengurusan. Baik. Kena berhati-hati. Alang-alang kita bincangkan tentang pengurusan masjid ni, penerbit kita ada sediakan soalan ni, diambil daripada sahabat kita di Facebook juga, M. Nasi. M. Nasi namanya, Datuk. Okey. Soalan beliau di Facebook ni, satu perkara yang kita boleh belajar juga. Adakah ahli jawatan kuasa masjid faham, yang pertama pengurusan pentadbiran, pengurusan kewangan, pengurusan pembangunan fizikal, keceriaan, perhubungan luar, kebajikan, khairat, kematian, kubur, pendidikan dan lain-lain, Datuk? Ya. Dan kebanyakan apa yang disebut oleh M. Nasir ini memang dah ada pun di masjid. Memang dah ada di masjid. AJK dia tahu bahawa bila kita menjadi jawatan kuasa masjid, pentadbiran masjid itu yang paling penting. Dia kena bermusyawarat macam mana nak jadikan masjid ini mempunyai satu pentadbiran yang hebat. Imam-imam kita, cukup ke gaji mereka? Itu pentadbiran. Oh, gaji tak cukup lah, sikit sangat. Apa salah kita up kan? Kita bagi suara yang sedap macam Hadauri punya suara. Allah. Ya. Cari imam yang suara dia sautun jahwari, suara sedap. Tak rugi satu pelaburan yang baik. Bila imam sedap, orang datang bang. Jadi pentadbiran kena mainkan peranan. Mainkan peranan. Dia kena fikir macam mana nak bagi imam tu ada gaji, pendapatan ada. Jangan duk ingat bila ambil imam je lillahi ta'ala Allah ada. Tak boleh. Imam ni sama macam cikgu. Imam sama macam businessman. Imam sama juga macam pegawai kerajaan. Yang mereka ini perlukan gaji, perlukan allowance rumah, perlukan allowance kereta, perlukan allowance untuk mereka hidup. Betul. Kecuali kalau kat Malaysia ni lain. Pergi je Petronas ataupun pergi dekat petrol station, kita bagi tahu saya imam surau sekian. Petrol kata okey, penuhkan, tak ada masalah, lillahi taala. Kalau macam tu okey. Jadi imam free. Tapi tak, semua kena bayar. Pergi kedai pasar tetap kena beli macam biasa. Jadi pentadbiran masjid tu kena nampak semua tu. Nombor dua, dia sebut kewangan. Macam mana bila kita dah bagi gaji besar, apa perlu kita buat? Kewangan. Contoh saya nak bagi tahu, baru sangat balik daripada sebuah negeri. Kawasan ni orang budak muda muda tapi jutawan, alhamdulillah. Masya-Allah. Dia telah ambil pengurusan masjid tu. Dia duduk situ dah lama, dia orang lama situ. Kebetulan masa dia duduk tu, dia pernah lah bagi tahu, dia kata apa salah kalau kita masjid tu dia atas bukit. Cantik, view cantik, memang cantik. Kemudian duit dalam masjid tu, duit dalam masjid tu ada lebih kurang 400,000 lah. Dia letak kat fixed deposit. Jadi bila dia orang ni masuk, geng-geng muda-muda ni masuk, dia kata apa salah kalau kita panggil Habib kan, buat maulid ke, buat majlis ceramah, program. AJK bahagian kewangan kata, kita tak ada duit lah nak panggil semua tu. Kan kalau kita panggil orang ramai kan nak sediakan makan pula, dia kata. Sediakan makan pula, dia kata. Kan kalau kita sediakan makan, banyak duit yang pakai. Kita duit tak banyak ni, ada 400,000 je. AJK budak-budak muda ni kata, tak apa, kami bayar makan, kami bayar tak guna duit masjid Habib yang datang tu, kami bayar semua, dia kata. Allah. Tak payah pakai duit tu. Tak apa, begitulah dia orang ni dia buat program, dia orang pakai duit dia orang. Sehingga akhirnya mereka ambil take over masjid tu. Jadi jawatan kuasa semua. Disebabkan banyak infak. Orang nampak, orang pun undilah dia orang untuk jadi AJK. Yang lama-lama dah tak ada. Bila naik, tahu tak apa dia buat? Duit ada 400,000 tau. Dia keluarkan 250,000, dia cantikkan dalaman surau, dalaman masjid. Kapet baru, aircon baru, lepas tu sejuk, cantik.
Lepas tu selesa imam suara sedap, dinaikkan gaji imam, gaji Bilal pun Bilal yang yang sedap-sedap dia tarik ya. Atas bukit, kawasan Peranginan. Akhirnya tuan-tuan dan puan, tahu tak apa jadi? Dulu masjid tu kutipan Jumaat 4,000 paling banyak Setiap minggu? setiap minggu. Tahu tak sekarang berapa? Berapa? Ni baru dia cerita baru. Saya ada, Ustaz Aslin ada, baru 4 hari lepas. Dia kata sekarang Ustaz, paling sikit kutipan setiap minggu Jumaat RM11,900. Berganda dah tu. Berganda-ganda. Dah hampir 3 kali ganda. Sebab orang datang happy. Suasana selesa. Ya. Jadi menguruskan kewangan tu Walaupun atas bukit. Walaupun atas bukit. Lepas tu tak cukup dengan tu dah orang bagi RM11,000, RM12,000. Dia punya kawan-kawan yang kaki masjid ni, yang kaya-kaya ni, infak lagi. Kalau setakat makan dia kata aku sponsor yang ni. Yang ni tak apa saya sponsor. Yang ni saya sponsor. Habis semua sponsor, duit yang dia guna RM250,000 untuk cantikkan masjid tu, dah balik modal balik dah. Tak sampai setahun dia orang Allah pegang. ganti balik tu. Balik. Tak percaya, tanya Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Rabi. Itu pengalaman dahsyat tu. Cerita dia cukup banyak. Sebab dia nazir masjid terbaik Malaysia. Ya, betul. Alhamdulillah. Apa dia buat? Masya Masuk Allah. tandas dia pun wangi. Tak sempat bau tai. Betul. Oh, itu baru betul. Kan? Masuk wangi. Oh, ya Allah ya Tuhan. Itulah. Confused. Saya pergi masjid dia baru ni, tapi nazirnya tak ada. Nazir pun sibuk. Oh, yang penting masjid okey. Masjid okey. Baik Datuk, bila sebut tentang ahli jawatan kuasa ni juga, kita nak tahulah sebagai hukum, boleh Datuk ya? Hukum pelantikan imam di masjid. Macam mana? Adakah seorang imam di masjid itu juga perlu mahir dalam bidang pengurusan dan pentadbiran, bukan sekadar menjadi imam sahaja? Kena celik ataupun perlu tahu tentang kepimpinan, Datuk? Sekarang ni multitasking. Betul. Jangan kata jadi imam, nak jadi pensyarah. Sekarang ni nak jadi pensyarah dekat universiti, khususnya IPTA. Universiti 5 universiti. Kalau universiti penyelidikan 5 universiti lah. Antara UKM. UKM universiti terbaik, antara universiti terbaik dunia 129. Ya. Nak lantik jadi pensyarah hari ni pun, dia bukan tengok you pandai mengajar saja. Oh, tidak ya. Dia bukan tengok you pandai menulis saja. Dia nak tengok semua tu. Dia nak tengok macam mana awak bergaul dengan manusia. Kepimpinan. Macam mana kepimpinan. Macam mana cara awak nak berhadapan dengan pelajar bermasalah. Dengan kaki tangan bermasalah. Dengan rakan sekerja yang bermasalah. Macam mana awak nak menghadapi masalah negara. Kalau berlakunya isu-isu negara macam ni, macam mana awak nak berhadapan? Macam mana awak nak menyelesaikan? Bukan saja mengatasi, kamu kena selesaikan. Datang solusi. Negara. Lepas tu dia akan tanya pula yang dunia. Sekarang ni apa yang awak tahu tentang masalah dunia? Kena tahu juga. Kena tahu. Jadi maknanya nak jadi pensyarah, patutnya kita hanya mengajar dan menulis. Buat penyidikan? Tak. Semua benda awak kena tahu. Multitasking. Jadi begitulah juga jadi imam. Bila kita jadi imam, bukan saja jadi imam, tetapi kita mengurus masjid tu, membantu mengurus masjid, membantu AJK masjid, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak masjid. Itu paling penting. Jadi kalau AJK, kalau imam-imam Bilal-Bilal mempunyai sikap suka membantu, suka belajar, memberikan idea-idea baru, orang muda khususnya, percayalah, masjid itu selalunya Terbaik. antara yang terbaik. Antara yang terbaik. Itu pengalaman lah. Pengalaman saya pergi banyak masjid, banyak surau. Kalau 1 bulan, saya boleh kata 25 hari, 25 surau atau 25 masjid. Masya Allah. Mesti. Berbeza-beza. So, kita dapat rasa, kita masuk, oh ni masjid ni hebat. Kenapa dia hebat? Baru ni saya pergi Perak. Rupanya masjid terbaik negeri Perak. Hebat. Rupanya dia ada sistem budak-budak yang susah-susah tu, nak tuition tak ada duit, datang belajar kat masjid. Kita panggil, kita bayar cikgu, bagi tuition matematik, bagi tuition Inggeris. Bahasa Inggeris. Dan bagi tuition bahasa Arab. Allahu Akbar. Itu pengurusan hebat. Dari sudut pendidikan pun, orang B40 pun datang. Budak-budak main handphone, main komputer, online, laju. Azan, masuk sembahyang. Itu jadi ramai. Ramai. Hebat masjid tu. Subhanallah. Itu dia satu yang kita kena belajar, dan insya-Allah mudah-mudahan kita juga kena jadi mereka yang multitasking. Di Facebook bertanyakan, boleh ke orang bukan Islam memberi sumbangan kepada pembinaan masjid? Ataupun saya tambah sikitlah, mungkin aktiviti masjid. Kemudian yang kedua,
bolehkah orang bukan Islam membantu kita membersih masjid, terutamanya dalam situasi banjir yang melanda negara kita baru-baru ni? Silakan. Okey. Pertama, kalau kita nak menerima sumbangan daripada orang bukan Islam, adakah ia dibenarkan dalam Islam? Perkara ini telah dibincangkan oleh ramai para ulama, ya. Ulama klasik sebagai contoh Imam Al-Ghazali, ya, baru-baru ni juga Syekh Atiyah Saqar juga menjelaskan bagaimana apakah hukum, ya, kita menerima sumbangan daripada orang bukan Islam untuk pengimarahan masjid, pembinaan masjid dan sebagainya. Yang pertama, hukumnya adalah harus dan dibenarkan apabila ada orang bukan Islam dia infak duit, ya, bagi duit, kata duit ni bagi duit ni untuk pengimarahan masjid. Nak buat makan ke apa ke, tak kisah. Dia sama hukum macam orang bukan Islam belanja hadari makan. Boleh tak? Boleh ya. Boleh, tak salah. Ya. Bak makan boleh pula. Kan? Sama juga macam orang bukan Islam dia bagi duit. Kata ada orang bukan Islam yang kaya, dia suka pada hadari, yang pandai menjadi moderator dalam tazminat ustaz dan sebagainya. Pandai kan? Bagi ni bodek dia macam. Sepatutnya saya bodek Datuk. Okey. Dia minat pada hadari menyebabkan dia rasa macam suka dengar hadari bercakap. Dia datang, dia kata, hadari ni ambil duit 100,000, you adjust bagi pergi Mekah haji tahun depan. Contoh, boleh pergi tak haji tu? Boleh. Boleh, tak salah. Yang penting dia bagi hadiah kepada hadari. Dia dapat pahala tak? Dia bukan orang Islam, dia tak dapat pahala, tetapi dia dapat satu kemuliaan di mata kita apabila dia baik memberi bantuan dan sebagainya. Tapi manalah tahu dia masuk Islam, semua yang dia bagi pada hadari, semua yang dia bagi pada masjid, pahala itu akan dapat balik pahala itu kepada dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma minta maaf Datuk sebab mencelah. Mungkin kerisauan yang menonton ketika ini ada yang bertanyakan, masalahnya ialah Datuk, kita tak tahu sumber mana daripada pendapatan bukan Islam ni. La tasalu an asya'in tubdalakum tasukum. Kamu tak perlu mengkaji sampai mendalam. Kalau nak kaji sampai mendalam, duit orang Islam pun ramai yang makan riba. Duit orang Islam pun ada yang makan rasuah. Aduh. Kalau nak kaji mendalam lah kan. Jangan, apa yang orang bagi tu terima sudah. Ya, diam-diam sudah. Kecuali dia mengaku, ni semalam saya menang loteri. 100,000. Saya main nombor katanya. Saya menang. Betul-betul. Saya tengok nombor masjid sama. Alamat masjid 138. Saya ambil 138. Dapat, dia kata. Jadi saya dah bernazar. Dia kata saya dapat duit ni, saya nak bagi 30,000 ke masjid. Tu tak boleh lah, kau jelas duit haram. Ya, duit itu boleh digunakan untuk buat ni lah, untuk kegunaan awam seperti mana kata Imam Al-Ghazali, seperti mana kata Atiyah Saqar. Kita cantikkan jalan raya kawasan masjid, buat parking. Tu boleh lah. Jangan bayar penceramah pula. Janganlah. Itu tak bagus. Tak bagus sebab penceramah mau makan. Jadi jangan buat macam itu. Jadi oleh sebab itu kita orang kata apa? Jangan kita tak payah tanya sampai mendalam sangat. Jadi oleh sebab itu di Negeri Sembilan, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, ya, dalam bab wakaf, ya, dia membenarkan, ya, mufti Sahibul Samah Datuk Yusof membenarkan, ya, orang bukan Islam berwakaf di Negeri Sembilan. Masya-Allah. Dia terima wakaf orang bukan Islam, tapi dengan syarat-syarat yang yang ketat lah. Maksudnya dia tak boleh lah dia kata okey ni duit saya sebanyak 1 juta untuk buat baiki itu masjid. Baiki masjid dan sebagainya. Terima. Ataupun nak buat wakaf tunai ke apa semua, dia kita terima. Tapi dia tak boleh nak menetapkan nak buat apa. Dia tidak boleh campur tangan dalam keputusan. Dia tak boleh masuk campur tangan. Yang buat keputusan adalah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi maknanya dalam bab wakaf pun kita mufti membenarkan, ulama-ulama dunia membenarkan, apatah lagi dalam bab pembinaan masjid. Jadi oleh sebab itu kita boleh terima dan kita doakan orang yang memberi ini dapat insya-Allah hidayah daripada Allah SWT. Saya pun pernah lalui benda ni suatu ketika pergi ke satu masjid, pergi ke satu kedai hardware. Biasalah hardware ni selalunya orang bukan Islam yang memilikinya. Jadi bila saya pergi tu beli pipe. Jadi bila saya kata ustaz, mau pergi mana? Selepas ni saya kata nak pergi masjid. Jadi saya beli pipe dulu sebelum you tutup kedai. Boleh. Okey. Saya dah bayar tu. Lepas tu dia pun buka satu laci lain tau, bukan laci tu. Dia buka satu laci, dia kata ustaz, boleh tak tolong ambil ini duit? Saya kata duit apa ni? RM50. Dia kata ustaz, tolong masukkan dalam mana-mana surau atau masjid yang ramai orang. Dia letak dalam korongan tu ramai orang.
Tak ada ramai, jangan isi. Lebih kurang macam itulah mafhum mukhalafah dia. Kebetulan malam tu memang saya ada ceramah, memang ramai masjid tu, surau tu. Saya pun pergi kat surau tu, saya pun ambil. Ya, dia orang bukan Islam tau. Saya ambil, saya letak dalam tabung, saya bagi tahu pada jemaah. Saya kata, tuan-tuan, tadi ada orang bukan Islam, dia bagi RM50 suruh masuk dalam tabung. Jadi kita doakan dia dapat hidayah. Tahu tak, dia ni bagi, kalau saya jumpa dia akan bagi 50-100. 50-100 untuk masukkan dalam tabung tu. Saya masukkan terus dalam tabung masjid dan surau. Masya Allah. Selepas 4 tahun, alhamdulillah hari ini, anti tu telah pun mengucap 2 kalimah syahadah. Allahu Akbar. Selepas 4 tahun buat kerja tu. Tu buat hasil doa kita. Tu buat kita kena banyakkan doa, orang bukan Islam dapat hidayah, dan kita kena berdakwah dan tunjulkan akhlak yang mulia sehingga orang bukan Islam itu sayang kepada kita. Allahu Akbar. Terdetik, saya juga ada sedikit pengalaman, mungkin saya boleh kongsikan. Di Taman Melati, Datuk, saya ada menerima undangan di sana. Kata AJK ataupun ahli jawatan kuasa surau tersebut, setiap pagi ada seorang tauke Cina ni, berbangsa Cina, akan meletakkan wang yang agak banyak setiap hari di tabung di luar surau tersebut sambil jogging. Masya Allah. Allahu Akbar. Satu. Jadi kita yang Islam ni kena banyak juga. Itulah. Takkan RM1 daripada dulu kini selamanya. Jogging pun tidak. Sedekah pun kurang. Aduh, baiklah Datuk. Soalan kedua, Kak Jo. Ya. Katanya, bolehkah orang bukan Islam membantu kita membersihkan masjid? Kalau boleh, apa antara adab-adabnya? Okey, kalau dia nak masuk mencuci masjid, dia nak tolong ketika berlakunya berlakunya bencana banjir ni, nak gini musim-musim nak banjir, nauzubillah lah, arak-arak selamat semua. Dia kata banjir, orang bukan Islam datang nak bersihkan, tak salah. Adabnya yang pertama, dia tidak mencemarkan masjid. Pasti dia tidak, sebab dia datang nak tolong bersihkan masjid. Okey. Yang kedua, dia datang untuk memberikan kebaikan. Maksudnya contoh, dia datang memberi kebaikan, sebagai contoh dia baiki aircon, dia baiki sistem yang mungkin orang Melayu tak boleh buat, orang Islam lain tak boleh buat. Yang boleh buat orang bukan Islam ni, dia pakar dalam bidang ni, maka dia boleh buat. Bahkan lebih hebat lagi, dia nak buat secara percuma. Dia baiki sound system tu, sound system tu dia buat secara percuma. Ni ada dah satu masjid dapat. Orang tu datang, dia kata tak apa. Saya dah banyak, sebab masjid dah habis banyak, beratus ribu. Sound system mahal tau. Betul. Nak baiki dia bukan sikit-sikit duit. Dah banyak duit. Orang ni buat tak jadi, orang buat ni tak jadi, dia dah silap. Kalau azan jadi tak sedap, lepas tu dia jadi bising, tak best lah. Sehinggalah datang seorang engineer ni, dia orang bukan Islam. Dia kata tak apa, kos untuk buat ni kalau ikutkan hampir RM55,000. Semuanya saya bagi hadiah. Dia kata gitu. Akhirnya dia buat. Dia baiki, dia uruskan. Sekarang sound system sangat sedap. Percuma ya Datuk? Percuma. Masya Allah. Adakah diterima? Boleh. Dia masuk dalam masjid untuk baiki? Boleh. Apatah lagi untuk membersih dan sebagainya. Itu penting. Best betul lah perbincangan kita pada pagi ini. Seronok. Baik Datuk, ada pemanggil di talian ketika ini. Kita nak raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukino ni, Haji Muhammad Saleh, Skudai. Masya Allah. Haji Tukino sihat Haji? Alhamdulillah, awak doakan pun saya sihat, dapat panggil. Silakan soalan. Baik, soalannya ginilah, Datuk dan Dai. Pak, ini soal hari Jumaat, Datuk. Saya tengok, Datuk, pada, yalah setengah masjid tu, okey, setengah masjid tu. Ada satu masjid saya tengok, pada hari Jumaat, memang banyak makanan, Datuk. Jadi, saya nak minta pandangan Datuk macam mana ya, bila sampai berdekatan khutbah tu dia masih makan Datuk di ruang-ruang tu yang penuh dengan maklum cakap macam sekarang ni orang Bangla banyak Datuk Jadi dia orang makan tak dengar khutbah dengan pesta makan-makanan dia. Adakah boleh ke tidak ataupun macam mana? Sepatutnya kalau dia nak bungkus nak bawa balik tu eloklah Datuk. Jadi saya ni tak bersama Datuk. Orang yang macam ni atau pengurusan masjid ni minta macam mana caranya nak memperbaiki keadaan itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan daripada Haji Tukinun. Silakan Datuk. Ya, saya tak salah masjid dia ada ruang yang besar. Kemudian dia sewakan pada hari Jumaat. Baik.
untuk orang gunakan luang yang kat luar tu, dekat parking apa semua tu, untuk menjual, cari rezeki. Orang datang masjid, ya, sementara nak sembahyang Jumaat tu dia orang makan. Senang, habis sembahyang dia orang boleh pergi pejabat terus, tak payah nak pergi kedai dan sebagainya. Ada masjid-masjid buat dekat situ, dekat Malaysia ni. Di Selangor, di wilayah, ya, untuk memudahkan jemaah. Cuma pihak AJK kena tegas dalam bab solat Jumaat. Apabila khatib naik mimbar, jawatan kuasa tu dah maklum awal-awal kepada semua peniaga-peniaga wajib tutup. Kan? Sebab dalam Quran dah pesan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jauhkan daripada jual beli. Jadi maknanya dia kena tegas. Khatib kena tegas. Sila berhenti makan. Kalau dia makan juga, maka berdosalah orang yang makan dan yang menjual. Termasuk juga. yang menjual. Menjual pun haram. Jadi itu sebabnya AJK masjid kena peka dalam bab ni. Jangan fikir nak dapat duit saja. Ya, sewakan bus dan sebagainya dapat duit. Tapi pada masa yang sama dia tidak tegas. Dia kena tegas. Kalau katakan mereka menjual juga tak ikut arahan, minggu depan tidak boleh lagi berniaga untuk jemaah-jemaah masjid pada hari Jumaat. Ahli jawatan kuasa kena tegas, Datuk, ya. Tegas. Baik, kita akan tutup dulu di TV3, Datuk, dan ada sambungannya selepas ini di TV9. Jadi kepada anda semua terus bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Datuk, kita mungkin boleh bawakan juga perbincangan kita pada pagi ini dalam bab program ataupun majlis ilmu di masjid. Baiklah, pentingnya institusi masjid itu juga menghalakan pendapatan ataupun kewangan itu untuk mengadakan majlis ilmu. Cumanya, apakah antara kriteria penceramah yang perlu ditekankan untuk dijemput? Okey, saya juga bersetujulah dengan apa yang dibuat oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri, ya. Apabila nak meletakkan syarat-syarat melantik ataupun menjemput penceramah-penceramah ke masjid-masjid dalam negeri-negeri dalam negara kita. Yang pertama, pastinya kena ada tauliah lah. Tauliah tu penting. Betul. Ada orang kata, Ustaz, ini zaman Nabi mana tauliah? Kena faham. Zaman Nabi SAW sebagai penceramahnya, sebagai penyampai ilmunya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi, dia tidak akan bercakap kecuali dengan apa yang mereka tahu. Pada hari ini, yang bukan bidang pun dia orang nak cakap juga. Itu yang bahaya. Oleh kerana itu, Jabatan Agama Islam meletakkan syarat kena ada tauliah. Jadi, hatta macam kita, saya, Da'i Hadari, pergi mana-mana, wajib kena ada tauliah. Tu sebab saya tak malu untuk memohon tauliah. Walaupun orang kenal saya, saya pensyarah di universiti, saya tetap kena minta ikut ada arahan pihak negeri. Ya, sebagai contoh, saya ada wilayah, saya ada Selangor, saya ada Terengganu, ada di Sarawak, apa lagi banyak, ada 2, 3, 4 negeri yang lain, Kelantan, ya. Jadi maknanya saya minta untuk tujuan apa? Untuk pastikan undang-undang, dari sudut undang, saya tidak ada masalah. Dan saya menghormati keputusan jabatan-jabatan agama. Itu yang pertama. Nombor 2, nak jemput penceramah ni juga kena tahu apa bidang penceramah tersebut. Latar belakang. Apa bidang dia? Kalau kita nak suruh dia bercakap tentang dakwah, maka dia kena ada latar belakang pendakwah. Kalau dia nak cakap tentang hukum penyembelihan. Penyembelihan di hari korban, ibadah korban. Kena faqih. Kena tahu ilmu fiqh. Betul. Ya. Nak bercakap tentang wakaf, dia kena tahu tentang fiqh. Kalau nak cakap tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kena tahu tentang akidah. Dan dia kena jelas apa yang dia nak bawa. Betul. Kena kan dia bawa akidah Syiah pening kepala kita. Jadi sebab kena tahu. Dia kena tahu bidang dan kena buat penyelidikan terhadap latar belakang orang tersebut. Betul. Sebab banyak masjid-masjid bila kita nak pergi ceramah, dia minta biodata.
Kadang-kadang jangan sombong pula kita ni pun. Orang minta bayar data. Awak tak kenal siapa saya? Saya Ustaz Ishak. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Orang dia ambil latar belakang kita. Kita punya CV ringkas. Betul. Untuk dia tahu apa bidang kita. BA kat mana? Masters kat mana? PhD kat mana? Hari ni ramai pula yang guna PhD. Doktor. Padahal dia SPM pun cukup makan je. Ya. Cukup makan. Lepas tu diploma pun tak ada. Macam mana boleh ada PhD? Kat situ pun jadi masalah penipuan pula. Jadi itu sebabnya benda-benda macam ni kena mereka nak tahu ya latar belakang agar tak dipersoal oleh orang jemaah yang datang. Nombor 3 ya mampu menarik audience mendengar apa yang disampaikan. Kalau dia ilmu tinggi pun, belajar tinggi pun tapi dia tak boleh menarik. Dia mengajar orang tak faham. Itu tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Jemaah pun kata apa benda dia mengajar ni. Sebab tujuan kita nak mengajak orang untuk datang. Sebab masjid bayar dia punya kos datang, kos balik. Semua kita bayar. Kan? Jadi dia kena deliver lah. Dia kena sampaikan ilmu tu dengan betul. Macam contohlah, cikgu tuition. Kalau dia mengajar, dia hebat. Tapi dia mengajar anak-anak kita semua tak faham. Adakah kita akan teruskan? Tak. Sebab apa? Kita bayar dia. Betul. Nak suruh anak kita faham. Tapi anak tak faham, kita pun keluar duit, buat apa? Jadi akhirnya, kita terpaksa cari cikgu yang lain yang mengajar matematik tadi. Jadi maknanya, kita kena tahulah, kena pastikan yang penceramah tu juga mampu menarik audiens untuk datang. Itu penting. Satu lagi yang mungkin kita kena ambil tahu juga berkaitan dengan menjemput penceramah ni, Datuk. Iaitu kita nak tahu apakah penekanan pengurusan masjid bagi mengelakkan konflik dalam penyampaian ceramah setiap penceramah itu? Macam mana tu? Apakah penekanan pengurusan masjid yang perlu dipastikan oleh pihak pengurusan masjid bagi mengelakkan konflik yang sebelum ini banyak berlaku dalam kalangan penceramah yang berceramah di masjid? Ya. Dia untuk elak ni, kita sebagai penceramah pun kena fahamlah. Ya, bila kita nak pergi ceramah dekat masjid dan surau di bawah negeri-negeri, dan kena ingat masjid-masjid ni semuanya di bawah Duli Yang Maha Mulia, tuanku-tuanku, sultan-sultan seluruh negeri. Jadi kita kena hormat. Titah-titah Duli Yang Maha Mulia, tuanku-tuanku sangat jelas bahawa masjid tidak boleh dipolitikkan. Sangat jelas. Ya, tak boleh dipolitikkan. Jadi jangan kita datang, kita bawa suatu isu yang boleh membawa pada perbalahan masyarakat kita, perpecahan dalam kalangan jemaah. Nanti kan jemaah akan kata, oh rupanya masjid ni lambang sekian ataupun warna sekian. Tak nak. Kalau boleh, masjid adalah tempat berhimpunnya umat Islam tanpa melihat latar belakang politik. Bersatu padu kita. Maknanya kita nak biar orang Islam ni duduk dalam masjid, semuanya di bawah payung la ilaha illallah. Betul. Bila keluar, diorang akan sampaikan apa yang diorang belajar dekat masjid kepada pihak-pihak mereka. Tak kisah siapa pun dia orang. Jadi itu sebabnya jangan kita ni datang ceramah, kita gunakan masjid untuk membawa ideologi kita punya ni orang kenapa? Politik lah. Parti politik. Itu tidak boleh. Ya, sebab apa? Saya pun sebagai seorang orang awam, saya pun dengar ceramah. Betul. Walaupun kalau time saya tak ada ceramah, saya akan duduk dekat belakang. Saya tak duduk depan, duduk depan kan korang tuan penceramah segan pula dia panggil saya duduk kat depan tu pula. Jadi kita duduk kat belakang pun tak ada, belakang sampai dinding tak ada. Saya duduk celah-celah orang kan, ramai-ramai dia dengar. Saya suka bila dapat ilmu baru. Saya suka dengar, ada ilmu baru. Hari ni aku belajar sesuatu. Tapi kalau dia menggasak kita, suruh ikut dia punya ideologi, itu tak boleh lah. Kita sebenarnya bila kita mengajar, kita membuka ruang untuk masyarakat kita di depan berfikir, mencari jalan macam mana nak mencari solusi terbaik dalam memilih pemimpin, dalam mentadbir negara dan sebagainya. Itu penting. Jadi oleh sebab itu AJK Masjid dia peka lah dalam bab-bab ni. Dia akan bagi tahu, Ustaz jangan sebut ni. Kadang-kadang ada juga ustaz dah lepas. Kalau terlepas tu tak maksudnya apa. tidak salah bagi pihak pengurusan masjid untuk memberikan garis panduan kepada pihak penceramah. Tak salah. Sebab takut penceramah tu terlepas cakap. Betul. Bila terlepas cakap, dia susah. Dia akan menimbulkan fitnah kepada masjid pula. Nanti orang kata, guna masjid untuk mengempen. Tak mau. Kita tidak mahu benda itu mencemarkan nama masjid. Masjid tempat ibadat, siapa saja boleh masuk.
siapa yang latar belakang macam mana pun, Betul. pakaian warna apa pun dia boleh datang masjid, tak ada masalah. Itu yang kita nak, Datuk, Itu yang kan? kita nak. Masjid, tempat untuk kita kembali berhimpun, Ya, Datuk, sebab bila meninggal dunia, Ya. orang tak tanya. Katakan almarhum Hadari kan datang, saya sebagai imam saya akan tanya dia ni pangkah apa, tak ada. Saya kat masjid saya kira dia ni orang Islam, saya akan semayangkan dia. Kena solatkan. Kena, wajib, bukan Iyalah. kena solatkan, wajib Betul. semayangkan dia sebab dia beragama Islam dan kita kena selesaikan jenazah ini Jenazah. sebelum sampai waktu yang tak Betul, dibenarkan. betul, Itu betul. kena cepat. Okey, Datuk, mungkin juga sebagai penekanan juga untuk perbincangan kita pada pagi ini, kita nak tahu juga tentang peranan wanita terhadap masjid ini. Jadi, mungkin apakah hukum sekiranya wanita memegang jawatan di masjid? Mungkin setengah jawatan tu diletakkan wanita di posisi itu? Okey, adakah boleh perempuan menjadi AJK masjid? Ya, tak salah. Tak salah. Apabila orang perempuan tu dia jadi AJK yang sesuai untuk bidang dia. Betul. Selalunya orang perempuan kat situ dia akan jadi siapa? Dia akan jadi AJK Muslimah? AJK muslimat ataupun AJK wanita. Betul. Ya, AJK tentang hal ehwal kewanitaan di masjid, kan? Dia akan uruskan kuliah duha perempuan, dia akan uruskan untuk anak-anak dan sebagainya. Yang kedua, dia dilantik sebagai AJK makanan. itu jamuan. Jadi itu memang tugas mereka. Ada juga pernah saya tengok, Datuk, jawatan kuasa media masjid wanita. Betul, boleh. Cuma tak boleh lah dalam jemaah yang ramai tiba-tiba datang orang perempuan dia pacaknya kamera mentang-mentang dia AJK media Tak terpacak. boleh lah. Dia kena lelaki lah. Tak boleh lah tertungging-tungging depan orang lelaki, tak boleh. Hukumnya haram. Ya. Ya, dia menampakkan tempat macam tu. Maka dia kena letak orang lelaki untuk memacak kamera dan sebagainya. Cuma dia AJK yang memantau daripada dalam. Baik. Wallahu alam. Okey, kejap je lagi kita nak tahu kenapa pentingnya wanita juga perlu ataupun turut dilibatkan dalam pengurusan masjid. Cuma kejap je lagi, Datuk. Ya, kita akan rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tadi kita ada sebut tentang wanita, peranan wanita. Soalan daripada teratai Uda di Facebook, katanya adakah terdapatnya pentadbiran wanita di dalam masjid? Dan mungkin saya nak sambung sedikit. Bagaimana pentingnya wanita dilibatkan dalam pengurusan masjid itu sendiri? Pandangan wanita ini perlu. Betul. Dalam sesebuah organisasi. Sebab orang perempuan dia akan lihat dari aspek keharmonian. Betul. Dia akan lihat dari aspek Kekeluargaan mungkin. kekeluargaan. Dia akan lihat dari aspek yang berbeza daripada apa yang orang lelaki nampak. Oleh sebab itu, apabila orang perempuan dia masuk dalam jawatan kuasa, mereka akan bagi pandangan-pandangan yang bagi saya bernas untuk pastikan masjid ini mesra alam, untuk pastikan masjid ini mesra hijau, mesra anak-anak lapisan muda, masyarakat, ya. mesra budak-budak, mesra orang tua, Ya. mesra orang OKU dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai pandangan yang berbeza daripada lelaki, dan perbezaan inilah apabila digabungkan ia akan menyebabkan masjid itu lebih cantik. Lebih cantik dalam pentadbiran, lebih cantik dalam pengelolaan, lebih cantik dalam menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Itu yang paling penting. Kalau tidak macam tempang lah. Hidup ni kita perlu bantuan. Yang lelaki perlu perempuan, perempuan perlukan lelaki. Walau bagaimanapun batas-batas syarak perlu dijaga dan pelihara. Jadi mungkin ada tuan-tuan, termasuklah saya sendiri yang bercakap ini, mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang dia, Datuk, ya. Tetapi mereka mampu untuk memberikan pandangan yang mungkin sedikit berbeza dan ia bernas. Baiklah, Datuk, jika disentuh juga berkaitan dengan pengurusan masjid ini, Intan Zurina Abdul Razak ada bertanyakan soalan yang mungkin bagus juga untuk kita bawakan dalam perbincangan kita, dan ia juga mungkin sebelum kita nak bawakan kesimpulan ataupun pelantiran kita, sejauh manakah Datuk melihat kesedaran pihak masjid di Malaysia di dalam usaha untuk pelaksanaan dan pencapaian sijil ISO, iaitu Sistem Pengurusan Kualiti? Silakan, Datuk. Saya suka kalau katakan ada masjid-masjid yang menceburi
dan juga melibatkan ISO. Sebab benda ini penting. ISO ni dia mendidik kita untuk mengurus masjid itu dengan betul. Ya, bila kita ada CG ISO, ya, pentadbiran itu lebih cantik. Betul. Dari sudut pentadbiran secara umum, dari sudut pentadbiran kewangan, dari sudut pentadbiran pengkuliahan, ya, semua itu akan dilihat. Ya, akan dipastikan ia menepati SOP yang telah ditetapkan. Contoh, bila sekarang ni banyak yang kes orang rebah tengah semayang. Betul. Kan? Orang rebah tengah semayang. Kalau dalam pengurusan ISO, dia akan tanya apa tindakan awal yang akan dibuat oleh pihak masjid. Tindakan kecemasan. Kami akan panggil mana jemaah yang pandai untuk bagi CPR. Uish, ini kalau ada, kalau tak ada mati orang tu. Kalau ikutkan pakar perubatan, bila orang tu rebah, dia kena heart attack, dia dah kena heart attack 70%. So dia ada 30% lagi untuk selamat. 30% lagi untuk selamat. Ini pakar perubatan, ya. Jadi maknanya masjid dan surau perlu memainkan peranan. Apa kita nak buat untuk selamatkan 30% nyawa orang ni tadi yang kena heart attack ataupun kena apa-apa sajalah. Ya, nak buat CPR tu macam mana? Maksudnya pengurusan masjid kena celik. Kena celik. Ya. Jadi kalau kebakaran, bomba, apa nak kena buat? Kena ada pemadam api, Apa tindakan awal? cara nak guna, macam mana cara nak guna, macam servis benda tu macam mana. Semua tu kena ada. Begitu juga dengan perubatan. Sekarang ni perubatan orang tak nampak sangat. Jadi sekarang ni dah ada CPR yang pakai alat. Ya. Alat. Dia dah set dah. Letak dia boleh, dia akan dia akan ni lah, orang kata apa, akan push Bagi sendiri. Kejutan sendiri. Dengan alat, jangan risau, semua dah setting, dah siap-siap dah. Pasang peletak je, kan? Itu pun dah ada dah. Jadi takkan masjid tak boleh beli. Harga dalam 2, 3, 4 ribu. Kita simpan je dekat bahagian perubatan tu. Betul. Jadi kalau ada kes-kes macam tu, cepat-cepat kita gunakan. Tak salah. Cuma kena hantar kursus. Kursus tu perlulah. Untuk ilmu ni kita kena belajar daripada pakar. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu kena tanya. Jadi dengan keadaan adanya sijil ISO ni, sebenarnya dia menampakkan lagi sistem pentadbiran dalam sebuah masjid dan surau itu lebih ke hadapan lah. Dan saya pergi beberapa masjid yang dapat anugerah sijil terbaik negeri lah, kebangsaan. Mereka ada sijil ISO ni. Baik. Baik Datuk, hari ini kita bincangkan tentang fiqh pengurusan masjid bahagian yang ketiga, dan banyak yang kita dah bawakan perbincangan kita ini, dan mungkin juga ia juga sangat bagus sebagai motivasi kita dan mungkin sebagai penambahbaikan kita dalam pengurusan masjid selepas ini. Cumanya pelan tindakan, mungkin satu penegasan daripada Datuk kepada semua pihak termasuk yang mungkin menonton ketika ini adalah jawatan kuasa masjid ataupun surau di seluruh negara. Mungkin pelan tindakan kita selepas ini, Datuk. Okey, apa pelan tindakan kita? Pertama sekarang ni kita kena mempunyai plan, ya, nak kaedah macam mana nak tarik orang makin ramai ke masjid dan surau setelah 3 tahun atau 2 tahun lebih pandemik yang menyebabkan ramai jadi macam comfort zone, tak pergi sembahyang, kan? Itu kita kena fikir bersamalah macam mana nak buat strategi ini. Dan bila saya sembang dengan kawan-kawan, ya, pengarah-pengarah Jabatan Agama Islam negeri-negeri, mereka sedang membuat macam-macam kaedah nak tarik balik orang kembali ke masjid dan rumah Allah. Nombor 2, pelan tindakan kita kena fikirkan macam mana kita nak memastikan kewangan masjid ini diperolehi dengan kaedah yang semaksimum mungkin. Betul. Dan diguna balik semaksimum mungkin daripada rakyat diambil kepada rakyat dikembalikan. Itu kaedah dia. Moto yang cukup baik. Nombor 3, kita kena pastikan bahawa AJK bergabung dan bersatu padu untuk memastikan masjid ini diimarahkan sebaik-baik mungkin. Dengan bantuan setiap pihak, tanpa ada yang culas, tanpa ada yang hanya meletakkan nama di dinding sahaja. Ya, manakala dia tak pernah datang ke masjid itu, tak pernah mengimarahkan, maka dia akan merosakkan dan merobek institusi masjid dan surau. Itu sebab kita kena menggembeling dan bekerjasama untuk pastikan masjid ini hidup dan surau itu hidup, insya-Allah. Dan saya yakinlah kalau kita dapat buatlah sedikit Datuk, mungkin untuk menarik golongan muda pula, bagaimana generasi muda?
Tu sebab saya katakan tadi, gembelingkan AJK daripada yang tuanya, yang mudanya, yang perempuannya, semua terlibat. Orang muda dia ada kaedah macam mana nak tarik orang. Ya. Oh, kalau bergabung Dengan semua TikToknya, ni, dengan TikTok, dengan buat sekarang ni kalau kedai makan, kedai apa? Kedai cendol boleh viral dengan orang budak, dengan budak-budak ni. Kenapa tidak masjid? Masjid boleh viral kalau Kena cara ni. kena dengan cara ni. Saya pernah letak satu dalam TikTok dengan saya punya Instagram. Tak ramai saya punya Facebook, dekat 1 juta lebih ya. Jadi bila saya letak saya tak letak benda-benda mengarut. Saya letak benda-benda macam tu. Bila saya letak masjid, saya macam saya tak ingat saya videokan ke apa benda. Saya hanya bagi tahu kata ini masjid antara di Lebah Kelang yang bersih dia punya bilik air dia. Perlu dicontohi. Tahu tak? Masjid bagi tahu lepas saya letak dalam Facebook, Instagram tu, ramai orang datang masjid tu, datang hanya semata-mata nak ambil tandas. gambar tandas. Dia orang nak buat dekat masjid dia orang dan pada masa yang sama dia orang datang semayang dan pastinya ada infak di situ. Subhanallah. Oh hebat. Jadi maknanya dia kuasa viral anak muda tu sangat memberikan kesan kepada pembangunan sebuah masjid. Jadi saya masih lagi muda dan saya menganggap bahawa apa yang saya lakukan itu sebagai anak muda. sorry. Sempat lagi promosi diri sendiri tu. Baiklah, Datuk, mungkin sebagai memurnikan program kita pada pagi ini, mungkin doa daripada Datuk. Silakan Datuk. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Datuk, insya-Allah terima kasih diucapkan kepada Datuk Prof